Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua murid-murid dan sidang penonton channel Ustaz Syahir? InsyaAllah pada video pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran penulisan khot sulus, iaitu kita akan menulis asas menulis huruf ra dan huruf zai mengikut gaya penulisan khot sulus, insya-Allah. Sebelum itu insya-Allah kita sama-sama menyediakan, ya, murid-murid semua boleh bersedia untuk menyediakan peralatan menulis khot. Pastikan pensil, khot, kertas dan alat tulis dan sebagainya lah, ya, yang diperlukan untuk menulis khot telah disediakan dengan baik, insya-Allah. Baik, sebelum Ustaz mulakan untuk menulis, baik kita buat satu garisan. Okey, Ustaz akan buat satu garisan. Kita nak tengok dulu bentuk huruf ra di dalam penulisan khot sulus, ya. Baik. Untuk huruf ra di dalam penulisan khot sulus, dia ada tiga bentuk, ya. Dia ada tiga bentuk. Okey, bentuk yang pertama, okey, dia bentuk dia macam ni. Okey, ini bentuk yang pertama. Okey, kemudian kita tengok bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dia macam ni. Okey, ni bentuk yang kedua. Kemudian kita tengok bentuk yang ketiga. Ini bentuk yang ketiga. Jadi dia ada tiga bentuk, ya, huruf ra dan huruf zai. Kalau huruf zai dia akan letak titik dah kat tengah, kat atas tu. Ini dulu bentuk. Jadi bentuk ni kamu boleh berlatih menulis menggunakan pensil biasa dulu pun boleh. Buat banyak-banyak supaya kita ingat bentuk huruf ra ataupun huruf zai di dalam penulisan khot sulus. Kalau sebelum ni biasa kita tulis huruf ra macam ni. Ni biasa kita tulis, ya, dalam penulisan khot nasah. Ni biasa kita tulis macam ni. Okey, jadi boleh cuba tulis. Tengok, tarik panjang ke bawah, titik. Kemudian huruf ra boleh buat lagi. Dia ada bentuk yang kedua, macam ni. Lepas tu ini bentuk-bentuk ni perlu kita ingat lah, ya. Bentuk-bentuk ni perlu kamu ingat supaya dia menjadi panduan untuk kamu menjawab, ya, dalam peperiksaan ataupun untuk kita faham dia punya bentuk huruf tu, ya. Sebab khot nasah dan khot sulus dia berbeza, ya. Jadi khot sulus ni dia memang ada banyak perbezaan dengan khot nasah, ya. Jadi sebab kita biasa tulis khot nasah, kan, kita biasa tulis menggunakan tulisan Jawi, tulisan Arab dan sebagainya, kita biasa tulis menggunakan nasah. Tapi dalam pelajaran khot sulus ni dia berbeza. Jadi Ustaz nasihatkan murid-murid boleh berlatih dulu menggunakan pensil biasa pun boleh ingatkan dia punya bentuk. Okey, insya-Allah selepas ini kita akan teruskan menulis huruf ra yang bentuk yang pertama, insya-Allah. Okey, baik, murid-murid, insya-Allah kita akan teruskan asas menulis huruf ra di dalam penulisan khot nasah, khot sulus, ya. Huruf-huruf dalam bentuk khot sulus ni dia sebenarnya bukan mudah, dia agak sukar dan dia memang susah untuk kita bentuk. Tapi apa yang Ustaz tunjukkan ni adalah asas, ya. Asas dalam menulis huruf ra dan huruf zai di dalam khot sulus. Kerana kalau kamu nak lebih mendalam lagi, kamu kena banyak berlatih dan kamu kena banyak
mengkaji lagi berkaitan dengan hot sulus ni, ya. Tetapi di peringkat rendah ni Ustaz kongsikan untuk kamu yang asas, ya, dan cara untuk kita menulis dan kita membentuk huruf tu, dan Ustaz cuba bantu kamu buat yang terbaik lah, ya. Buat yang terbaik, dan kita cuba faham dari mana kita nak mula buat dan sampai mana kita nak akhir, ya, berakhir dia. Itu yang penting. Baik. Okey, Ustaz Ustaz dah buat satu garisan, dan kemudian di sini Ustaz akan buat titik, ya. Ini untuk ra yang pertama, bentuk huruf ra yang pertama. Okey, 1 2. Okey, kamu pun boleh buat ikut Ustaz buat 3 4. Okey, kita akan buat 4 titik dulu di sebelah sini, dan kemudian Ustaz buat satu garisan. Okey, ni garisan tengah. Okey, baik. Kemudian Ustaz sambung lagi buat garisan di sebelah atas. Kamu boleh follow, ya, boleh ikut Ustaz, insya-Allah. Ini bentuk Ustaz boleh terus buat, tapi bila kamu buat tengok macam tu, nanti kamu tak tahu nak mula daripada mana, kamu tak boleh agak atas garisan, bawah garisan dan sebagainya kan. Jadi kita mula daripada pecahan-pecahan macam ni lah, ya. InsyaAllah. Baik, seterusnya 1 2. Okey, 1 2 3 4 5. Okey. Baik, Ustaz buat atas ni 5 titik. Okey, kemudian titik 1 2 ni, 1 2 Ustaz letak palang kat sini. 3 4 Ustaz letak palang kat situ. Baik. 1, ya, titik yang kat sini kita ada 1 2 3 4. Okey, titik nombor 2 ni, okey, titik nombor 2 ni Ustaz buat satu garisan kat sini. Kat sini cukup. Okey, baik. Bentuk dia, okey, bentuk yang kita nak buat ni, bentuk dia begini, okey. Bentuk dia macam ni. Ada bahagian yang kita kena buat tebal dan ada bahagian yang kita kena buat nipis, ya. Jadi kamu tengok, kita akan mula di bahagian sebelah sini. Nampak, ya? Di bahagian sebelah sini kita akan mula. Okey, kita akan mula di sini. Di sini kita akan mula dengan sudut dia tegak, ya. Macam ni. Tengok. Ini kalau kita serong, dia mula daripada, kita akan mula tegak. Okey. Okey, tengok Ustaz kita akan naikkan di sini dan kita akan turun. Kemudian kita akan pusing. Itu asas dia. Okey, huruf ra ataupun huruf zai, hot sulus. Okey. Okey, Ustaz akan naikkan pelan-pelan. Okey, kita akan naikkan, nampak? Dan kita bawa dia turun. Okey. Naikkan pelan-pelan dan kita akan bawa dia turun ke bawah. Nampak? Ini buat pelan-pelan. Dia akan melengkung, ya. Dia melengkung macam ni. Naik. Tegak, ya, tegak, naik. Kemudian melengkung. Melengkung pelan-pelan turun. Macam tu. Okey. Okey, baik. Kemudian kita akan sambung lagi. Okey, daripada sini kita akan masuk ke bahagian titik 3 dan titik 4. Jadi Ustaz akan bawa turun. Ni lurus je. Turun je. Macam tu. Okey, buat. Okey, boleh. Buat pelan-pelan. Okey, daripada step pertama tadi, kita bawa dia turun. Kemudian sampai sini. Okey, sampai sini dia perlu kita pusingkan pensel kita tu. Bawah ni, yang bawah, tengok, ya. Dia ada dua lucu, satu atas, satu bawah. Yang atas ni yang tinggi, nampak?
Yang tinggi ni atas, yang rendah ni bawah. Jadi tengok, Ustaz akan naikkan yang bawah ni dan kita gunakan yang atas. Ni. Pusing. Macam tu. Sekali lagi tengok Ustaz buat. Okey, turun. Ni. Ustaz naikkan yang bawah ni, naikkan. Gunakan bucu yang atas untuk kita buat lengkungan dia. Nampak? Tengok. Ni. Dan kita pusing. Macam tu. Okey. Dan kemudian dia akan nampak macam tak apa, dia punya ni lah, dia akan nampak macam kerawak sikit kat sini. Macam koyak sikit, tapi kita boleh tampal balik, kita lukis balik. Macam tu. Okey, kita bawa dia pusing ya. Kamu bawa dia pusing. Bawa naik ke atas. Pusingkan dia. Dia akan dapat sini 2 titik. Dia boleh masuk 2 titik kat situ. Okey, ini asas ya. Asas untuk kita menulis huruf ra. Okey, tengok lagi sekali, kita bawa naik. Pusing. Kemudian turun dan kita pusingkan semula. Macam tu. Kita nampak ya. Kita mula daripada tegak sini. Pusing, naik, turun. Okey, kemudian yang ini kita terus je. Terus. Okey, sampai sini kita pusingkan dia. Macam tu. Okey, tinggi huruf ra ni dia akan dapat kita akan dapat dia kat sini dia akan dapat 2 titik tinggi dia. Okey. Jadi bila kita tarik daripada sini ke sini, dia akan dapat ruang. Dia akan dapat ruang kat sini. Ruang ini bila kita letak, kita akan dapat satu titik. Tapi kalau kamu buat, contoh kamu buat macam ni, kita naik sikit, turun bawah, dia tak akan dapat ruang tu. Jadi dia kena dijongkitkan sikit. Yang ini, bahagian ni kena dijongkitkan sikit. Okey. Tu, 2. Okey, nampak kat sini ya. Okey, kat sini Ustaz akan jongkitkan sikit. Kita mula daripada bawah sini. Okey, kita mula daripada bawah sini. Ustaz naikkan. Naikkan, kemudian turun. Naikkan, turun. Naik. Lepas tu turun. Turun. Dia nak menghala ke bawah. Dia mesti ke bawah. Ya. Kemudian daripada sini baru kita terus. Lepas tu baru kita naikkan. Kita akan pusing. Naikkan pensel kita yang berada di bawah. Di bahagian bawah ni kita naikkan. Dan kemudian kita pusing. Jadikan ekor. Sebab bahagian ini dia kena nipis. Ya. Ini bahagian yang perlu dinipiskan. Dia tak boleh tebal. Okey. Dan bahagian yang sini, ini semua bahagian yang tebal. Okey. Dia bahagian yang tebal. Okey. Jadi ni perlukan latihan. Jadi Ustaz harap kamu dapat berlatih lah ya. Buat dia punya titik dia satu-satu. Buat pelan-pelan ya. Buat pelan-pelan. Kalau buat laju-laju dia tak jadi, dia susah dia nak dapat. Jadi kamu buat pelan-pelan, tolak. Okey, berhenti. Pusing. Okey. Pusing, turun. Okey, kemudian kita nak turun. Okey. Turun. Kemudian kita naikkan pensel kita di belakang tu, kita pusing. Macam tu. Okey, jadi bila kamu tarik satu garisan ke hujung sini, kita akan dapat. Kalau kamu tarik sini ke sini, dia dapat satu garisan. Dan dia boleh muat satu titik. Dia okey lah tu ya. Cuma waktu kamu nak turun ya, ni kamu kena ada panduan. Sebab itu gunanya panduan titik ni. Kalau tak, kita akan tak ada panduan, kita tak tahu kita nak turun mana, kita nak berhenti kat mana
Ya. Jadi kat sini sebab itu dekat sini bila bila contoh kat sini ustaz buat lagi tengok. Ustaz guna titik yang atas, naik. Okey, ustaz naikkan. Kemudian ustaz turun. Macam ni. Nampak? Kemudian ustaz bawa turun lagi. Ni ikut sini, ikut guideline dia ni. Nampak dua titik. Kita bawa je turun. 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 Okey, kemudian kita pusing. Macam tu. Okey. Kita garis kat sini. Nampak? Dia akan dapat ruang kat situ. Okey. Cuma ini sebagai panduan, ya, panduan asas. Tapi kalau kamu nak buat dia lebih elok lagi, kamu kena berlatih lagi banyak lah. Ya, kena berlatih lagi banyak. Dia tak boleh buat satu dua terus jadi. Dia kena berlatih banyak kali. Ustaz pun buat berlatih banyak kali. Turun. Turun, naik. Belakang dia naik. Okay. So yang ini kita akan colorkan dia. Guna pensel kamu lah. Guna pensel, kamu colorkan dia cantik. Tarik. Kita akan dapat satu titik. Okay, boleh cuba. Boleh cuba insyaAllah. Saya yakin semua pelajar boleh buat dengan baik insyaAllah. Okay. Ini huruf Ra bentuk yang pertama. Ya. Kalau huruf Zai, kita letak je titik. Tak ada masalah kat atas. Kita letak je titik di situ. Jadilah dia huruf Zai. Okay. Ini bentuk titik-titik ni dia membantu kita untuk kita nak buat dia punya anggaran huruf tu. Ya. Nanti bila kamu dah dapat anggaran dia, kamu dah nampak, kamu boleh terus buat dan kemudian baru kamu buat anggaran melalui titik. Contoh macam ni kita buat titik-titik dulu. Macam sekarang ni, macam ni ustaz buat. Ustaz buat dah, ustaz terus buat, kemudian baru ustaz buat anggaran titik. Ustaz nak tengok betul tak? Tengok. 1, 2, 3. Okey, naik 1, 4. Okey. Ni naik 1, 2 titik kawasan sini. Okey. 1, 2, 3. Okey, nampak kat situ. Okey, dalam ni dia mesti boleh muat 2 dalam anggaran 2 titik dalam dia ni. Sebab kalau hot nasah dia lebih kecil. Hot nasah dia 1 titik, tapi kalau sulus dia 2 titik. Ni kena pusing. Okey. Jadi bentuk dia punya tertib dia macam ni. 1, 2, 3. Kemudian 4. Okey, bahagian yang sini ini kena berhati-hati. Kena boleh berhenti kat sini. Naikkan pensel. Pensel belakang tu naikkan, pusing, guna yang tajam tu. Okey, jadi dia akan ada ruang, dia akan dapat macam ni nanti kamu. Ya, macam ni dia kena top up, kena lukis. Lukis dan warnakan balik. Okey. Boleh. InsyaAllah kita akan terus kepada huruf Ra ataupun huruf Zai bentuk yang kedua insyaAllah. Okey, murid-murid, insyaAllah kita teruskan. Kita cuba buat huruf Ra bentuk yang kedua. Okey. Okey, huruf Ra bentuk yang kedua ni dia seakan-akan macam huruf Nun. Tapi huruf Nun hot sulus. Tapi kalau huruf Nun dia akan lebih besar lagi. Jadi dia perlu berhati-hati supaya dia tidak terlalu besar. Kalau dia jadi terlalu besar, dia akan jadi huruf Nun. Jadi untuk huruf Ra yang kedua ni kita kena buat lebih berhati-hati. Baik. 1, kita mulakan dengan titik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita buat 5 titik. Okey, 5 titik. Kemudian okey, 5 titik ni
di sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, okey 5. Okay, kemudian kita akan buat bahagian atas dia garisan. Okey, kita buat satu garisan kat sini. Okey, kita akan mulakan satu titik di sini. 1, okey 2, 3 dan 4. Okey. Jadi kamu boleh cuba buat dulu titik macam ni. Supaya kita dapat dia punya bentuk-bentuk ukuran dia ya. InsyaAllah. Okey, kemudian Ustaz tarik satu daripada titik atas ni, satu ni Ustaz buat satu garisan ke bawah. Okey, kemudian di sini Ustaz buat satu garisan. Okey, huruf ra ni bentuk yang kedua dia ada tiang ya. Dia ada tiang. Kita kena buat dia punya tiang dia. Kalau macam tadi huruf ra yang pertama tu dia tidak ada tiang, tapi yang ini dia ada tiang. Ini tiang dia. Okey, kemudian dia ada kepala. Okey. Baik. Tiang dia ni kita akan buat daripada atas ke bawah dan dia akan melengkung sedikit. Dia bentuk dia macam ni. Buat dia bukan kita tarik lurus, tak ada. Dia kena melengkung sedikit. Okey, kena melengkung sedikit. Okey, anggaran tiang ini kita akan tarik daripada yang atas ini. Okey, atas titik nombor 5 dengan 1 ni. Kita akan tarik daripada sini dan kita akan tarik ke bawah. Kat situ. Nampak? Okey, dia tidak terlalu condong ya. Jangan kita buat terlalu condong. Ni condong ke kiri. Ni kalau dia terlalu condong. Nampak? Dia condong dia sikit dia. Tu Ustaz letakkan satu titik, anggaran satu titik, garisan. Ini condong dia. Okey. Kena buat titik, kat sini titik, satu titik. Kita akan mula daripada sini. Turun ke bawah. Tu, macam tu. Boleh? Okey, baik. Kemudian kemudian Ustaz akan buat. Ustaz akan tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tarik pelan-pelan. Okey, sampai kena kat tepi tiang tu. Macam tu. Okay, kemudian kita akan buat dia punya kepala. Ini kena lukis tajam dia tu. Kepala dia condong ke macam ni. Yang ujung tepi ni dia ada yang ni kan. Ini kena lukis ya. Kamu kena lukis sikit dekat buku kamu tu ya, untuk kita buat dia punya kepala. Okey, baik. Kemudian kita buat satu lagi garisan kat sini, garisan lurus. Okey, tadi kita dah berhenti di garisan sini. Okey, jadi kita akan pusing ya. Sini kita akan cantum kat sini. Nampak? Sini ke sini. Ini kalau garisan lurus. Okey, garisan lurus. Garisan yang lurus, tapi huruf ra ni dia akan melengkung sedikit. Dia akan bentuknya melengkung. Okey, baik. Tapi Ustaz nak bagi tahu kamu, kita akan cantum daripada sini ke sini. Itu dia punya garisan dia. Tu. Itu sebagai panduan kamu. Ya. Baik. Okey, itu garisan yang pertama. Yang kedua kita kena letakkan titik. Letakkan titik kat sini. 1, 2 dan 3. Okey. 3 dan 4. Macam Ustaz sebut tadi, huruf ra ni dia punya mangkuk dia ni, dia punya lengkungan bawah tu dia 4 titik. Kalau kita letak 5 titik dia jadi huruf nun, dia jadi besar. Okey, dia kena cukup-cukup untuk 4 titik saja. Okey, jadi tengok Ustaz buat. Kita akan buat melengkung. Kita tak boleh buat dia lurus ya. Kita kena buat melengkung. Okey, ini lengkung. Tengok, lengkung.
Pusingkan dia. Pusingkan. Okey, sampai sini kita akan buat lengkungan. Ini mula nipis. Nipis, bawa naik. Okey. Bawa dia naik. Menghala ke kanan. Okey, nampak? Ni ustaz buat dia melengkung, ya. Dia mesti melengkung. Kamu kena buat pelan-pelan. Kena buat pelan-pelan. Okey, itu huruf ra untuk khot sulus yang kedua. Okey, ustaz buat lagi sekali. Tengok. Okey, kepala dia. Baik, kemudian kita akan buat dia punya badan dia. Okey, kita akan bawa dia turun. Satu. Pelan-pelan, melengkung. Kemudian kita akan lengkungkan dia. Macam tu. Okey. Untuk huruf ra bentuk yang kedua. Dalam dia ni dia akan dapat muat 4 titik. 4 titik. 1, 2, 3, 4. Okey, ni tiang dia. 1, 2, 3. Okey, jadi kamu boleh cubalah, ya. Cuba buat. Dia agak susah sikit yang ni sebab dia nak kena seimbangkan dia punya huruf dia tu, ya. Tapi bentuknya ukuran-ukuran dia kamu boleh tengok dan kamu boleh berlatih, ya. Ni sebagai panduan untuk kamulah, kamu buatlah lagi baik dan kamu buat lagi elok, insya-Allah. Ustaz yakin kamu boleh buat lagi cantik ataupun lagi elok daripada ustaz buat, ya. Dan bila kamu dah siap, kamu dah buat, kamu kena hantar kepada guru kamu ataupun kamu kena rujuk tunjuk kepada guru kamu supaya dia baiki. Okey, tiang dia tadi tengok, Ustaz tarik lagi sekali. Dia kena ada lengguk dia sikit. Sebab dia bukan lurus. Dia tak boleh lurus. Dia kena lengguk sikit. Dia kena ada dia punya ni. Dia punya urut, dia punya urut pula, dia punya urat. Urat dia. Dia punya urat dia. Macam tu. Okey, baik. Kemudian yang ni kamu tarik ke bawah. Tarik ke bawah ni anggaran 4 titik. Kalau rasa susah, kita buat titik dulu. 1, 2, 3, 4 titik ke bawah. Dan kita pusing. Buat lengkung. Okey, dah sampai titik yang keempat ni, berhati-hati sebab kita akan buat dia punya lengkungan. Lengkungan. Pusingkan dia. Okey. Ini huruf ra bentuk yang kedua. InsyaAllah kita akan teruskan kepada huruf ra bentuk yang ketiga. Mudah-mudahan kamu dapat berlatih dengan baik dan kamu dapat menulis dengan baik, insyaAllah. Okey, huruf ra yang ketiga, ya, bentuk yang ketiga. Okey, dia sama macam tadi yang bentuk yang kedua sebab dia ada dia punya tiang, ya. Dia ada dia punya tiang. Jadi kita akan buat dia punya tiang dulu. Okey. Sebelum tu ustaz akan buat garisan dan kita akan mula dengan titik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tarik. Okey, baik. Kemudian ustaz letakkan satu titik di sini sebagai panduan untuk kita buat tiang dia di sini. Ini bahagian untuk kita buat tiang, ya. Okey. Bentuk huruf yang ketiga ni dia macam ni. Okey. Dia ada kepala, kemudian dia akan tarik ke bawah dan tajam. Okey, ini bentuk huruf ra yang ketiga. Bentuk huruf ra yang ketiga. InsyaAllah kita akan cuba buat.
Okey, Ustaz akan buat dia punya tiang dulu. Okey, tarik daripada sini kita tarik ke bawah. Tarik pelan-pelan. Okey, macam tu. Kemudian kita buat dia punya kepala. Tarik ke bawah. Okey, huruf ra. Okey. Yang ini kita akan tarik daripada sini, kita akan menghala ke bawah, ya. Dia menghala ke bawah. Condong dia akan menghala ke kiri. Okey, berapa titik dia punya panjang dia, ya. Panjang dia kita akan buat 6 4 5 6 titik. Okey, 1 2 3 4 5 6. Ni. Tengok. Okey. Kita tarik dan dia sedikit melengkung. Okey. Dia bukan lurus, dia melengkung sikit sebenarnya. Okey, tengok ya. Okey, ni garisan lurus yang Ustaz buat tadi. Dan sini ada ruang. Jadi Ustaz buat dia melengkung sikit, dia ke bawah sikit dan dia bentuk melengkung. Dia akan ada ruang kat situ. Okey, kita berhenti kat sini, kemudian Ustaz akan buat tajam dan kemudian kita akan cantum. Macam tu. Okey. Sebab huruf ra ni dia panjang bawah dia, ya. Dia punya ni bahagian dia punya tiang dia yang bawah ni, ya. Dia punya ekor dia. Dan yang ini yang bahagian kita perlu lukis. Kamu perlu lukis bahagian ni. Dia akan berhenti dekat titik nombor 4. Titik nombor 4 kamu kena berhenti. Dan titik nombor 5, 6 ni kawasan yang kamu kena lukis. Sebab kita kena buat dia punya tajam dia tu, kita kena lukis. Kita tak boleh terus tarik macam tu. Dia susah. Ya, jadi kita kena lukis dan kemudian baru kita warnakan. Macam tu. Okey, tengok sekali lagi Ustaz buat. Okey. Okey, Ustaz akan buat daripada dia punya kepala dia. Dia punya tiang. Okey. Ini dia punya kepala dia. Okey, tengok. Okey. Okay, baik. Kemudian kita akan turun, ya. Kita akan bawa dia turun ke bawah, ya. Mesti dia turun ke bawah. Okey, kita akan buat titik 1 2 3 4. Okey, jadi Ustaz tarik daripada sini. Daripada sini Ustaz tarik pelan-pelan. Okey, berhenti. Berhenti. Okey. Sampai sini berhenti. Kita akan sambung 2 titik lagi. Tapi kita akan gunakan teknik lukisan. Tarik. Dan sini cantum. Macam tu ni. Tarik. Cantum. Okey. Jadi kat sini dia akan dapat 2 titik. Okey. Boleh? InsyaAllah Ustaz doakan kamu dapat buat dengan baik. Kamu dapat buat dengan bagus, insyaAllah. Okey, dia punya tertib dia. Okey, boleh tarik dulu. Kemudian buat dia punya kepala. Okey, kemudian tarik ke bawah. Kemudian kita akan buat dia punya tajam dia. Ya, baik. Ni hot sulus huruf ra dan huruf zai, ya. Kalau huruf zai, itu Ustaz buat huruf zai. Okey. Okey, lurus. Cantum. Macam tu. Okey, kemudian ni tajam dia. Tajam dia jangan lupa. Okey, huruf ra hot sulus dia ada kepala. Kemudian kalau huruf zai kita boleh letak dekat atas sini titik. Macam tu.
Okey, boleh insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustaz kongsikan dan insya-Allah teruskan berlatih. Mudah-mudahan kamu dapat buat yang terbaik dan kamu dapat buat yang lebih baik daripada Ustaz buat insya-Allah. Dan seterusnya kamu dapat menulis dengan cantik dan mengikut kaedah yang betul ya insya-Allah. Baik, ini adalah perkongsian untuk huruf ra, huruf dan huruf zai ya. Baik. Mudah-mudahan kamu dapat manfaat dan kamu dapat amalkan dan berkongsikan ya. Boleh share video Ustaz ini kepada kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan lain boleh dapat manfaat dan boleh kongsikan juga kepada semua ya yang kamu kenal supaya video ini dapat dimanfaatkan ya. Video ini dapat dimanfaatkan khususnya kepada kawan-kawan yang akan ambil periksa juga tahun ni kan, sekolah agama. InsyaAllah mudah-mudahan dapat membantu semualah ya. Dapat membantu semua. Dan kepada semua murid sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih kepada yang menonton sehingga ke akhir video ini dan mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu. Kepada guru-guru yang menonton, guru-guru hot khususnya yang menonton video pembelajaran ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang berkongsi kepada anak murid masing-masing. Dan juga saya mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun terdapat kekurangan daripada segi penerangan saya, daripada segi penulisan huruf pada video kali ini. Saya mohon maaf banyak-banyak dan saya harapkan video ini sedikit sebanyak dapat membantulah ya murid-murid untuk menulis hot dan mengulang kaji pelajaran insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang dan pada huruf kita akan belajar huruf yang lain insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.